Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Kami dari IKTM Nusantara akan membentangkan tugasan penyediaan manual prosedur penyelenggaraan. Saya ialah Muhammad Ilyas dan rakan-rakan daripada jurusan Diploma Automotif Muhammad Nisri Hafiz, Muhammad Akif dan Satish akan menerangkan tentang penyediaan manual prosedur penyelenggaraan. Bab yang pertama ialah objektif. Objektif prosedur ini ialah untuk memastikan pembaikan penyelenggaraan yang dijalankan ke atas peralatan dan kenderaan dapat digunakan dengan selamat berlandaskan peraturan-peraturan dan keperluan-keperluan yang telah ditetapkan bagi melaksanakan program-program tersebut. Objektif yang pertama ialah sebagai rujukan dan panduan kepada pengurus serta pengusaha pengguna aset dan inventory. Objektif yang kedua ialah merupakan satu garis panduan pelaksanaan kerja-kerja di bengkel. Objektif yang ketiga ialah memberi maklumat dan fahaman berhubung dengan tata cara pelaksanaan penyelenggaraan syarikat atau bengkel. Objektif yang keempat ialah mengenal pasti bentuk tindakan yang perlu diambil bagi menyelesaikan permasalahan senggara. Bab yang seterusnya ialah skop. Skop prosedur ini digunakan pakai oleh semua bahagian meliputi semua pembaikan kerosakan dan penyelenggaraan peralatan dan kenderaan. Penyelenggaraan ini adalah untuk menyelenggara semua aset dan inventory serta pembangunan yang ada di dalam bengkel, iaitu skop tempat kerja kami ialah IKTM Nusantara dan bengkel Jentera Berat. Skop kerja kami adalah aset dan inventory serta pembangunan. Bab yang seterusnya ialah definisi dan jenis-jenis penyelenggaraan. Definisi dan jenis-jenis penyelenggaraan adalah seperti berikut. Penyelenggaraan berkala mengikut jadual periodic maintenance, iaitu penyelenggaraan jenis ini melibatkan penyelenggaraan yang dilakukan secara berkala dan berjadual. Ia lebih mengutamakan pemeriksaan, pengawalan kerosakan dan kecacatan sepanjang tempoh penggunaan jentera dan mesin tersebut. Definisi dan jenis penyelenggaraan yang kedua ialah penyelenggaraan semasa current maintenance, iaitu penggunaan jenis ini dijalankan dari semasa ke semasa oleh ketua bahagian bengkel untuk mengelakkan kemerosotan aset dan inventory. Seterusnya, ia amat penting untuk memastikan keadaan aset dan inventory adalah baik dan tiada masalah dari segi penggunaannya. Penyelenggaraan semasa yang akhir sekali ialah kerja-kerja penyelenggaraan yang terlibat adalah penyelenggara mesin, membaiki jentera-jentera, membersihkan peralatan dan alat tangan dan serta perbaikan kemudahan yang lain. Jenis-jenis penyelenggaraan yang seterusnya yang ketiga ialah penyelenggaraan kecemasan, iaitu emergency maintenance. Penyelenggaraan kecemasan beroperasi 24 jam sehari. Ia apabila berlaku sebarang kerosakan yang memerlukan penyelenggaraan kecemasan, penggunaan atau ketua bahagian boleh menelefon pihak berkenaan bekerja dan bertindak serta-merta untuk membaiki kerosakan yang ada. Ia juga antara contoh kerja-kerja penyelenggaraan kecemasan ialah kegagalan sistem bekalan elektrik. Kedua ialah kebocoran pada paip utama. Jenis penyelenggaraan yang keempat ialah penyelenggaraan mechanical maintenance, iaitu penyelenggaraan mekanikal meliputi pengandalian lingkungan, iaitu keren, mesin, aircon dan paip. Sistem kemudahannya menyediakan alat pengawal dingin dan penyejukan bengkel.
Penyelenggaraan mekanikal bertanggungjawab ke atas pengedaran dan penyelenggaraan semua kemudahan dalam bangunan. Dia juga alat pengawal dingin juga diselenggara oleh mekanik. Jenis penyelenggaraan yang kelima ialah penyelenggaraan struktur. Struktur maintenance. Jabatan penyelenggaraan struktur maintenance department menyediakan tukang kayu, mengecat dan tukang melepa untuk melakukan kerja mengecat pada dalaman dan luaran bangunan, kaca, pembaikan kunci, utukangan, contohnya pembaikan peranti keras, pintu dan tingkap dan sebagainya. Jenis penyelenggaraan yang kelima, yang keenam, penyelenggaraan pemulihan, iaitu baik pulih, corrective maintenance. Penyelenggaraan pemulihan atau baik pulih adalah kerja yang dilakukan untuk pembaruan dalam pemasangan dan pengubahsuaian pada keadaan yang boleh diterima. Penyelenggaraan jenis ini melibatkan kerja-kerja perbaikan atau pemulihan kembali kepada fungsi-fungsinya atau keadaan asal setelah sesuatu item itu mengalami kerosakan. Tindakan segera akan diambil bagi mengelakkan kerosakan menjadi lebih serius. Okey, itu saja daripada saya dan seterusnya akan disambungkan oleh rakan saya. Sekian, terima kasih. Nama saya adalah Muhammad Yusuf Hafiz bin Muhammad Yusuf. Saya akan menyambungkan prestasi bermula daripada bab 4. Bab 4 adalah singkatan, jawatan, unit, bahagian dan sebagainya. Berikut adalah singkatan bagi jawatan, unit, bahagian dan sebagainya. TP, timbalan pengarah. PA, pengurus akaun. PBA, pembantu akuntan. PIC, person in charge. KB, ketua bahagian. KJ, ketua jurusan. AJK, ahli jawatan kuasa. Dan PO, pegawai operasi. Bab 5 adalah tanggungjawab dan tindakan. A. Keperluan perkhidmatan penyelenggaraan. 1. Kenal pasti keperluan kerja penyelenggaraan. A. Aset. Memastikan jentera berada dalam keadaan yang baik dan sedia untuk digunakan. B. Kelengkapan mesin-mesin. Memastikan mesin-mesin di bengkel tiada kerosakan dan mengikut waktu ketepatan untuk diselenggarakan. Kedua, sediakan laporan keperluan kerja penyelenggaraan untuk kelulusan pengarah. Tanggungjawabnya kepada KB, KJ, TP dan PO. B. Pengendalian aduan kerosakan. Pertama, aduan kerosakan. Terima aduan kerosakan melalui borang aduan kerosakan atau aduan daripada pengguna. Tanggungjawab kepada AJK, KJ dan PO. Kedua, kemukakan dan bincang aduan kerosakan dengan KB. Tanggungjawab kepada AJK dan KJ. Yang ketiga, memberi maklum balas aduan kepada pengadu dalam tempoh sekurang-kurangnya 2 hari dari tarikh terima aduan. Tanggungjawab kepada PPT dan PO. Keempat, membuat pemeriksaan ke atas aduan dan kenal pasti jenis kerosakan. Tanggungjawab kepada KB, KJ dan PO. Kelima, kenal pasti spesifikasi kerja, anggaran kos dan kesenggaraan kerja membaik pulih. Tanggungjawab kepada TP, KB, PPT dan PO. Keenam,
Sekiranya kerosakan adalah kecil, minor, arahkan AJK atau PIC berkaitan untuk membaik pulih dengan segera. Sediakan jadual dan tetapkan tarikh baik pulih. Tanggungjawab kepada KB dan KJ. Ketujuh, sekiranya kerosakan adalah besar, major, kemukakan laporan aduan dan bincang dengan pengarah untuk kelulusan buka sebut harga. Tanggungjawab kepada KB, KJ dan PO. Ke-8, pantau dan tentukan kerja-kerja pembaikan penyelenggaraan dijalankan mengikut spesifikasi kerja yang ditetapkan. Tanggungjawab kepada PO dan AJK. Ke-9, sahkan kerja-kerja pembaikan penyelenggaraan setelah. Tanggungjawab kepada KB, KJ dan PO. Ke-10, maklum kerja-kerja pembaikan penyelenggaraan yang telah siap kepada pengadu. Tanggungjawab kepada KB dan PO. C. Kerja-kerja pengubahsuaian. Yang pertama, terima arahan KB atau permohonan KJ untuk kerja-kerja pengubahsuaian yang diperlukan. Kedua, kenal pasti spesifik kerja, anggaran kos dan kemukakan kepada pengarah untuk kelulusan. Tanggungjawab kepada KJ, AJK, TP dan PO. D. Pemantauan kerja-kerja penyelenggaraan. Pertama, kenal pasti kerja-kerja perkhidmatan penyelenggaraan secara harian, mingguan dan bulanan. Kedua, sediakan spesifikasi kerja mengikut jenis perkhidmatan. Tanggungjawab kepada KB, KJ dan PO. Okey, itu saja daripada saya. Bab seterusnya akan disambung oleh rakan saya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ajib bin Fakhru Azman. Saya akan menyambungkan presentasi ini bermula daripada bab 6. Okey, bab 6 ialah carta organisasi jawatan kuasa. Okey, daripada carta organisasi ni kita boleh nampak yang atas sekali bermula daripada pengarah, iaitu pengarah kami daripada dusun IKTBN dusun 2. Nama dia Dalila binti Syaringat. Okay. Jawatan di bawahnya ialah Timbalan Pengarah Dr. Sariah binti Adam. Lepas tu jabatan yang terlibat iaitu Jabatan Teknologi Kemahiran. Ketua bahagiannya ialah Dr. Ahmad Zainal bin Abdul Aziz. Ketua jurusannya pula ialah Samsul Anwar bin Abu Rahman. Okey, untuk PPLB mereka ialah Lazarwati binti Luqman. Untuk ketua bahagian pentadbiran dan kewangan pula, PPT dia hanya seorang ni, Noraini binti Hamdan. Kami juga ada cawangan penyelenggaraan PO Abdul Alik bin Mastono Aruki. Dan di bawah ketua bahagian pentadbiran dan kewangan pula, bawahnya ialah cawangan kewangan dan akaun. Yang terlibat ialah PA mereka Abdul Wazir bin Abdul Halim serta PT Lisa Dola bin Abdul Halim. Seterusnya ialah bab 7, carta alih prosedur penyelenggaraan. Okey, ini carta alih ni akan menunjukkan carta alih lah dari mula sampai ke tamatnya prosedur penyelenggaraan kita, cara nak buat manual prosedur kita lah. Okey, mulanya start daripada atas sekali, mula sampai daripada mula kena mengisi borang aduan kerosakan. Lepas sudah isi borang tu, kita serahkan borang aduan kepada KB iaitu ketua bahagian. Seterusnya kenal pastilah
KB akan kena pastikan kerosakan senggaraan dan KB akan rekod kerja-kerja senggaraan. Jika tidak pasti lagi kerosakannya, dia akan patah balik ikut kanan itu, tidak akan patah balik ke kenal pasti kerosakan dan kesenggaraannya. Jika ia akan turun kepada pembaikan. Pembaikan akan dibaikkan oleh pihak luar jika perlulah oleh pihak luar. Yang itu kalau masalah ada major lah. Kalau masalah kerosakannya besar, kalau masalah kerosakannya kecil, pembaikannya akan dibuat oleh pihak dalaman saja. Jika sudah buat pembaikan ni pun sudah selesai, kita akan rekodkan kerja-kerja senggaraan dan tamat. Seterusnya ialah borang penyelenggaraan. Cara-cara nak mengisi borang penyelenggaraan ni, dia ada mengikut bilangan dia daripada 1 sampai 10. Kalau tak cukup 10, kita boleh tambah lagi satu borang. Pertama, kita perlulah mengisi nombor siri pendaftaran aset. Kemudian kita letakkan jenis dan jenama model, mengikut aset dengan inventory method. Lagi satu, lokasi aset tersebut serta bersertakan catatan. Dari catatan tu kita boleh tahulah penyelenggaraan jenis apa yang kita perlu semua. Nombor siri pendaftaran pula kita perlu ada untuk kita supaya nak tahulah kalau ada barang sama, supaya tak tersilap. Macam kita ada penyelenggaraan untuk barang, contoh barang A, nombor siri A kita buat kat nombor siri A je. Kalau buat nombor siri B, kita buat nombor siri B. Jenis dengan jenama model ni supaya kita dapat tentukan lah jenis senggaraan yang ikut model apa yang kita patut buat. Kasih akses supaya kita boleh tahu dekat mana dia. Situ semua, kalau dalam catatan tu kita boleh tulis lah kerosakannya dekat mana, jenis kerosakan dan jenis senggara yang patut kita buat. So kita boleh letak daripada 1 sehinggalah ke 10. Seterusnya bab seterusnya ialah borang aduan kerosakan. Cara untuk mengisi borang aduan kerosakan ialah pertama kali kita hendaklah mengisi nama yang buat borang aduan ni ya. Isi nama mereka serta lokasi dekat mana, dan kita letakkan tarikh aduan dia besertakan nombor telefon. Di bahagian kanan borang ni ada tulis jenis kerosakan. Antaranya ialah peralatan atau mesin, infrastruktur, peralatan ICT dan lain-lain. Borang ni macam-macam lah boleh kita gunakan untuk jenis kerosakan dia. Bawah tu ni betul-betul kita kena detail lah dekat borang aduan kerosakan ni. Kita boleh letak butiran kerosakan, maksudnya jenis-jenis kerosakan lah. Kalau macam jentera ke, tayar tercabut ke kan, boleh tulis kat situ kan, tayar tak cukup satu untuk butiran kerosakan. Lepas tu kita akan buat tanda tangan pemohon perlu dan tarikh tanda tangan dia. Lepas tu kita kena sah lah pengesahan unit penyelenggaraan, bilangan, letak pengesahan peralatan atau mesin. Lepas tu tindakan akan tandakan tik bila sudah ambil tindakan. Kemudian akan membuat catatan lah mengikut tindakan ni. Apabila dah sah, akan tulislah catatan dia kan, apa yang dia sudah repair, yang dia dah senggara, sudah bersihkan, masalah ke yang tak boleh kita repair, semua kan dia akan catat kat situ. Lepas tu dia akan tanda tangan lah dengan nama pemeriksanya besertakan tarikh. Lepas sudah tu kita perlukan borang ni mesti dapat pengesahan lagi satu daripada ketua unit bahagian. Itu pun sama juga, ketua unit bahagian pun perlulah menandatangani borang aduan kerosakan ni. Lepas tu dan nama pegawai ketua unit bahagian lah besertakan tarikh. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan
bagi sambung pada rakan saya lah. Okey, terima kasih, itu saja. Nama saya ialah Hatis Anaraki Chandra. Saya akan menyambungkan presentasi bermula dari bab 10. Borang keluar masuk mesin atau peralatan. Cara untuk mengisi borang keluar masuk mesin atau peralatan ialah pertama kita hendak mengisi jenis mesin atau peralatan. Kedua, jenama dan modal. Seterusnya, nombor siri perbuatan dan nombor siri pendaftaran. Di sebelah kanan, pegawai pengeluaran dan catatan. Dekat bawah tu, nama peminjam dan tarikh dikeluarkan dan jangka dipulangkan serta tanda tangan peminjam. Pegawai pengeluaran hendaklah ketika dikeluarkan mendantangan dan serta tarikhnya. Ketika dipulangkan, tanda tangan pegawai pengeluaran hendaklah ditanda dan tarikhnya catatan. Seterusnya, borang pelupusan aset. Cara untuk mengisikan borang pelupusan aset ialah pertama kita hendak mengisi jenis dokumen pelupusan, nombor keluaran dan tarikh kod kuasa, tarikh pelupusan dan cara pelupusan. Di bawah nama pegawai yang membuat pelupusan dan tanda tangan pegawai, serta disahkan oleh Ketua Bahagian Pentadbiran dan Kewangan dan tanda tangannya. Laporan peperiksaan aset. Cara untuk mengisi borang laporan peperiksaan aset ialah pertama hendaklah mengisi jenis aset dan daftaran aset lengkap dan kemaskini dan lokasi mengikut rekod dan sebenar, serta kuantiti mengikut rekod dan sebenar, keadaan aset dan catatan, tanda tangan pegawai peperiksaan 1 dan pegawai peperiksaan 2, jawatan pegawai dan tarikh pemeriksaan. Di sebelah kanan tu nota lokasi penyataan harta modal mengikut rekod dan lokasi harta modal semasa peperiksaan. Bawah tu daftaran. Tandakan tik pada yang berkenaan. Ketiga tu keadaan aset, aturan sama ada sedang digunakan atau tidak digunakan. Catatan ialah menjelaskan kepada pertemuan. Rekod laporan kerja penyelenggaraan oleh kontraktor. Cara untuk mengisikan borang penyelenggaraan oleh kontraktor hendaklah perkara dan agensi dan nombor kontraktor dan harga dan catatan. Seterusnya, nampaklah sampai sini sahaja presentasi tentang cara menyediakan manual polisi penyelenggaraan ini, iaitu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.